والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi Masjid Alam Impian, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, para pelajar, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga ibadat kewajipan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam. Moga-moga ia kekal dalam diri kita hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian, kita sambung pengajian kita pada malam ini. Pengajian kita yang terakhir ialah pada 4 hari bulan 3 tahun 2022. Itu kuliah kita yang terakhir, kali yang ke-12 13 gitu kuliah kita. Kita membicarakan sebuah kitab yang berkaitan dengan ilmu al-qiraat, iaitu ilmu yang membahaskan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran. Kita menggunakan kitab Mabahis fi ilm al-qiraat, Mabahis fi ilm al-qiraat, dan kita telah membincangkan qiraat 7 daripada Tariq Syatibi. Kita telah membincang, kita flashback balik, recap balik. Kita dah membincangkan tentang yang disebut sebagai qiraat 7. Kita telah membincangkan yang disebut sebagai qiraat 7. Yang disebut sebagai qiraat 7 ya. Tak masuk. Dia disebut qiraat 7. Yang ni daripada Tariq Syatibi. Tariq Syatibi, kitabnya ialah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dia punya matan dia, kita telah membaca kitab tu, saya telah mensyarahkan, menceritakan tentang bacaan dalam qiraat 7 daripada Tariq Asy-Syatibi. Kemudian juga kita telah membincangkan tentang qiraat 3. Qiraat 3 daripada Tariq Ad-Durrah Al-Mudiyah, karangan Imam Muhammad bin Ali Al-Jazari, yang disebut sebagai qiraat 3, qiraat Imam Ibn Al-Jazari. Qiraat 7 itu merupakan karangan Al-Imam Syatibi, kitabnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Manakala qiraat yang ketiga ini ialah daripada Tariq Tayyibah. Satu Tariq Syatibi ni yang pertama, qiraat 7. Kemudian qiraat 3 Tariq Durrah Al-Mudiyah. So 7 ni, 7 campur 3 ni, dia menjadilah qiraat 10 yang kecil. Disebut sebagai qiraat Asyarah As-Sughra. Qiraat Asyarah As-Sughra. Dan kita telah mengambil bacaan bagi surah Al-Fatihah. Habis dah kita baca daripada qiraat 7, habis dah surah Al-Fatihah.
Kemudian kita dah habis daripada Tariq Durrah Al-Mudiyah, qiraat 3. Dan kita dah sempurna dah yang disebut sebagai qiraat asyarah surah, 10 yang kecil. Dan sekarang ni kita dah masuk kepada qiraat 10 yang besar. 10 qiraat 10 yang besar disebut sebagai asyarah al-kubra. Asyarah al-kubra ni daripada Tariq Ibnul Jazari. Tariq Ibnul Jazari, Tariq Ibnul Jazari. Di kitab dia Tayyibatun Nash. Tayyibatun Nash tu kitab dia. Tu kita flashback balik, ingat. Okey, bagi Tariq Tayyibah ni kita telah membaca kita dah mula daripada sinilah, ni daripada Tariq Tayyibah. Kita telah membaca daripada riwayat yang pertama, iaitu riwayat Qalun. Kemudian kita dah membaca yang kedua, riwayat Warsh daripada Tariq Tayyibah, Al-Bazi daripada Imam Ibn Kathir, kemudian Qumbul daripada Imam Ibn Kathir, perawi yang kedua. Dan kita dah masuk yang terakhir pada 4 hari bulan 3 2022, kita membaca riwayat Ad-Duri. Riwayat Ad-Duri daripada Imam Abu Amru, Imam Abi Amru. Tariq dia Tariq Tayyibah, Tayyibah. Dan hari ini kita akan masuk perawi Imam Abu Amru ni ialah imam yang ketiga ni Abu Amru ni imam yang ketiga. Yang pertama Imam Nafi', yang kedua ke Imam Ibn Kathir, yang ketiga Imam Abu Amru. Imam Nafi' ni kat mana? Imam Nafi' ni dia orang Madinah. Imam Ibn Kathir yang kedua orang Mekah. Imam Abu Amru Al-Basri, itu imam di Basrah. Dia Basrah, dia sebelah Basrah ni kira sekarang ni Iraq lah. Basrah, Kufah, antara Basrah dengan Kufah tu lebih kurang dalam 500 km. So zaman dulu, zaman tabi'in dulu, sebelah Iraq sana merupakan pusat perkembangan segala disiplin ilmu fiqahnya, ilmu hadisnya, ilmu tasawufnya, dan juga termasuk juga ilmu al-qiraat. Jadi lahirlah ulama-ulama yang hebat. Di antaranya ialah imam yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Abu Amru Al-Basri. Dan perawi yang pertama bagi imam yang ketiga ni ialah namanya Ad-Duri. Yang Ad-Duri ni kita dah baca dah dia. Dan hari ni kita masuk kepada perawi ni yang kedua, As-Susi. Jangan sebut Susi. Kalau kita sebut tu kena sebut tepat, As-Susi. Kalau kita sebut Susi, tak lebih kurang macam sasi, air sasi je. Dia sebut nama tu kena sebut betul. Kalau nama ni siapa? Ad-Duri. Sebut Susi, As-Susi. Kalau orang macam orang sebut Ibnul Jazari, dia sebut betul Ibnu Jazari. Yang sebut Jazari lain. Macam orang sebut Abu Hurairah lah. Kalau macam hadis, kita bisa sebut hadis riwayat oleh Hurairah ke Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tu kita rasa macam betul lah sebutan tu, sebab kita biasa dengar Abu Hurairah kan. Begitu juga nama-nama Abu Hurairah. Kalau sebut Hurairah aja kita tak kenal. Begitu juga kalau kita sebut nama-nama, kalau macam dalam qiraat ni kita kata Susi lain, sebab Susi tu dia ada banyak jenis Susi nama orang. Tapi kalau kita sebut perawi riwayat As-Susi, kita tahu itu adalah perawi kepada Imam Abu Amru Al-Basri. Okey, ini perawi yang kedua kepada Imam Abu Amru Al-Basri. Abu Amru Al-Basri ni dia imam yang ketiga. So dalam surah Al-Fatihah, bentuk bacaan dia apa dia yang khilaf dengan bacaan kita yang biasa. Sebelum kita ambil bacaan, okey. Yang pertama, dia punya khilaf dia ialah dia membaca dengan Maliki Yaumiddin ni dia baca dengan pendek. Maliki Yaumiddin dia baca dengan pendek. Maliki Yaumiddin, bukan baca dengan Maliki Yaumiddin, tak, dia baca dengan pendek. Maliki Yaumiddin. Disebut sebagai hazaf alif. Dalil dia apa? Maliki nal zillan arawa. Dalam matan Tayyibah. Ini semua ni yang ada sini ni semua matan ni dalil lah. Kalau macam orang belajar hadis, ini matan hadis dia kan. Innama a'malu binniyat kan. Ataupun kalau orang hafal Quran, dia ada ayat Quran dia lah. Ini alif lam mim zalikal kitab. Tapi kalau orang belajar qiraat ni, dia kena ada matan dia, baru dia cakap tu betul.
betul. Apa dalil dia? Kalau tuan-tuan guru, kalau tuan-tuan belajar secara detail, tuan guru dia akan tanya hati dalil, datangkan dalil. Apa dalil mengatakan riwayat As-Susi membaca dengan Maliki Yaumiddin? Maka kita kena baca, datangkan dalil Maliki nal zillan rawa. Maksudnya membaca dengan Malik, yang membaca dengan panjang. Malik hanyalah nun, za dan juga rawa. Nun bagi Asim, za bagi Yaqub dan juga rawa Kisai dan juga Khalaf Ashir. Boleh sebut gitu. Baru tu nama-nama dia. Jadi As-Susi ni dia termasuk dalam Al-Baqun, yang lebihnya, yang membaca dengan hazful alif, membaca dengan Maliki Yaumiddin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, As-Susi ni dia ada wajah yang namanya wajah idgham kabir. Idgham kabir ni dia baca macam mana? Maksudnya mim disebabkan sini jadi dua mim. Ar-Rahmanir Rahim, ini mim yang pertama, ini mim yang kedua. Apabila mim bertemu dengan mim, dia jadi idgham kabir. Idgham ni maksudnya memasukkan. Idgham memasukkan. Memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Itu nama dia idgham kabir. Cuma dia jenis-jenis. Idgham kabir tu ada 2-3 jenis. Dalam surah Al-Fatihah ni satulah idgham kabir, mim bertemu dengan mim. Kalau bacaan kita yang biasa ialah idgham saghir. Cuma kita tak biasa dengar lah. Dalam tajwid pun biasa jarang disebut idgham saghir. Idgham saghir maksudnya dia tidak memasuk. Idgham kabir tu bila dimasukkan. Jadi dekat sini dia membaca apabila dua huruf itu sama, maka dia akan memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dia masukkan. Cuma dekat sini dia ada berlaku 3 wajah. Disebabkan sebelum huruf mim tu ada mat, huruf mat dekat situ. Ar-Rahmanir Rahim, hi ni, pakatan hi ni. Hi ni huruf mat. Jadi apabila huruf mat yang datang sebelum huruf mim yang bertemu dengan mim, maka dia datang dengan 3 wajah. Boleh dibaca dengan 3 wajah. Boleh dibaca dengan 2 harkat, boleh dibaca dengan 4 harkat, dan juga boleh dibaca dengan 6 harkat. Pariwatan hi itu bunyi dia macam mana? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki itu 2 harkat. Kalau 4 harkat, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki 4 harkat. Kalau 6 harkat, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki ada 2, 4 dan 6 harkat. So 3 wajah tu boleh baca. Okey, dah ada berapa dah tempat dia khilaf situ? Tadi yang pertama dekat sini Malik ni dia baca dengan pendek. Okey, yang kedua dia ada wajah idgham kabir. Apa dalil dia? Ni dalil dia. Apa dalil hujah dia? Hujah dia Al-Imam Ibnul Jazari dalam Matan Taibatun Nasyar dia menyebutkan izal taqa khattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adghim bil khulfid duri was-susi ma'a. Maksudnya apabila bertemu huruf-huruf yang samalah dalam konteks ini, yang mim bertemu mim, maka perlu diidghamkan. Idgham maksudnya dimasukkan huruf yang pertama, mim yang pertama ini ke dalam mim yang kedua. Bagi siapa? Kalau ada matan disebut bagi Ad-Duri dan juga As-Susi. So dua-dua orang. Sebelum ni kita kuliah sebelum ni kita dah baca Ad-Duri. So kali ini kita baca dengan As-Susi. So Susi dan juga Duri dibaca dengan idgham kabir. Kalau dalam Syatibi dulu kita belajar, hanya yang baca idgham kabir ialah As-Susi saja. Ad-Duri tak baca. Tu kalau tuan ingat baliklah dalam Syatibi kita belajar yang kuliah kita yang lalu. Tetapi dalam Taibah ni dua-dua baca. Ad-Duri dan juga As-Susi dia ada wajah idgham kabir. Itu yang pertama beza dia antara Asyarah Kubra, 10 yang besar dan 10 yang kecil. Itu yang pertama. Beza dia yang kedua, dalam Taibah ni dalam qiraat 10 yang besar ni dia dibaca dengan bikhulfin. Bikhulfin ni. So Imam Ibnul Jazari dia kata bikhulfin ni dengan khilaf. Dengan khilaf maksudnya boleh dibaca dengan 2 wajah. Nak idgham saghir pun boleh, idgham kabir pun boleh. So dengan khilaf. Dia ada 3 wajah. Boleh 2, 4, 6 harkat, boleh baca idgham kabir. Kita nak baca Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin, tu yang 246. Ataupun kita boleh juga baca Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Nak masukkan yang dengung tu pun boleh, kalau kita tak masukkan pun pada huruf mim pun boleh. Tu maksud dia dengan khilaf. So dia ada 3 wajah, itu yang disebut dengan bikhulfin. Sini dengan khilaf dekat situ. So nampaklah beza dia. Kalau kita belajar 10 yang kecil tu ada berapa wajah? 3 wajah aja. Bagi as-Susi. Tapi bila kita belajar 10 yang besar ni, Asyarah Kubra ni, dia dah ada 3, kemudian dia ada tambah lagi dengan khilaf. So wajah dia dah bertambah. Ini dekat nombor 6 kalau kita tengok sini. Ini nombor 6, ni dengan khilaf kat sini kan. So kita tengok flashback balik yang nombor 6 dulu. Ni kita belajar dulu ni as-Susi. Ni hanyalah 3 wajah. 7/8 tahun 2020. Dah berapa tahun dah tu, belajar lama kan. Tapi tak apa, kurang-kurangnya kita boleh tengok balik, bolehlah ingat sikit-sikit tu, okey dah. Kurang-kurang gambaran tu ada. So kat sini dia 3 wajah aja. Okey. So dia tak ada dengan wajah khilaf. Ni bagi Susi. Ini tarik dia apa? Tarik Syatibi. So kita dah pergi kepada dekat sini. Kat sini dia baca dengan khilaf. So wajah dia dah banyak. Okey, itu tempat. So 2 tempat dah khilaf. Kemudian bagi yang ketiga huruf sad, dia baca ihdinas sirat dengan sad juga. Alaihim dia baca dengan alaihim, tak ada. So 2 tempat aja khilaf. Pada Ar-Rahmanir Rahim dia baca dengan idgham kabir, dan juga Malik itu dia baca dengan pendek. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut dekat belakang. Kita ambil wajah 2, 4 dan juga 6 harakat. Kita ambil wajah khilaf, wajah idgham kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Tak masuk gear. Kalau masuk gear tu dia macam kelas tu dia lepas tak betul, macam gigi-gigi sikit kan kalau kereta manual kan. Dia memang tak apa. Biasanya memang begitu. Ar-Rahman Rahim itu 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim tu dia mesti 2 harakat, sebab dia masuk dekat mim ni. Dia jadi syaddah kat sini. Dia jadi sabdu kat sini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki gitu Okay, kita cuba sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Okay, alhamdulillah ada bunyi bunyi tadi sikit. Okay, kita ambil yang 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Okay, kita ambil wajah ataf, wajah 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Okey, jadi dia ada wajah khilaf. Wajah khilaf maksudnya wajah yang biasa. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Sekali lagi maksudnya wajah khilaf ni yang wajah yang biasa. Cuma ma tu dia pendek. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, habis. Habis perawi yang pertama ni, perawi yang kedua kepada imam yang ketiga. Okey, habis ni kita ambil imam yang keempat. Imam yang keempat mana? Imam Ibnu Amir. Ini imam yang keempat. Perawi dia yang pertama bernama Hisham. Ini perawi dia yang pertama. So kita membaca dengan Tariq Tayyibah. Tariq Tayyibah. Matan Ibnul Jazari, Matan Tayyibah. So beza dia dekat sini, apa beza dia? Yang pertama pada Malik Yaumiddin, dia baca dengan pendek juga. Malik Yaumiddin, dia hazaf alif kat sini. Malik Yaumiddin, itu yang pertama. Kemudian yang lain tak ada beza. Sirat dengan sad, alaihim, tak ada alaihimu, tak ada alaihum. Hanya satu tempat aja, pada Malik aja dibaca dengan hazaf alif. So ini dekat Tariq Tayyibah. 10 yang besar. Yang ini imam yang keempat ni, Ibnu Amir ni, dia dalam 10 yang besar dan juga 10 yang kecil dia sama. Dia tak ada beza. Maksudnya asyarah kubra 10 yang besar dan 10 yang kecil asyarah sughra sama. Dia tak ada beza. Bacaan dia sama. Hanya satu tempat saja. So kita ambil bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. So habis perawi yang pertama kepada imam yang keempat. Ada satu je tempat khilaf pada Malik Yaumiddin, sama antara Syatibi dan juga Tayyibah. Kita pergi perawi dia yang kedua, iaitu Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan ni perawi dia yang kedua kepada imam yang keempat, Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir ni dekat mana? Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir ni dekat sebelah Syam, sebelah Syria sana. Dia ada kalau Nafi' dekat Madinah, yang imam yang kedua dekat Mekah, Ibnu Kasir, imam yang ketiga dekat Basri, Abu Amr al-Basri, dan imam yang keempat ialah Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir Asy-Syami dia merupakan satu-satunya imam yang paling awal. Dia diriwayatkan bahawa Imam Ibnu Amir ni dia lahir zaman Nabi masih ada lagi. Nabi masih hidup. Cuma dia dekat Syam, dekat sebelah Syria sana. Dia lahir sana tahun ke-8 Hijrah. Ada riwayat kata tahun ke-8 Hijrah. Jadi maksudnya Nabi ada dia lahir, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Jadi dia ni termasuk dalam golongan yang disebut sebagai muhadram. Dia bukan sahabat, dia tabi'in, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Dia lahir tu Nabi ada, cuma tak sempat jumpa. Dan dia antara imam-imam qiraat yang 7 ataupun yang 10, asyarah sughra ke kubra ke, dia imam yang paling senior. Yang paling senior sebab dia paling awal lahir. Okey, dia Asy-Syami Okey, beza dia macam mana perawi yang kedua ni, Ibnu Zakwan.
Dia sama juga dengan perawi yang pertama, hanya pada perkataan satu tempat dia Malikiyaumiddin. Dia baca dengan pendek. Dia tak ada dengan Maliki Yaumiddin. Dalil dia Maliki Nalzilan Rawa. Okey, kita ambil bacaan ni. Dia suruh adab dia ni, bacaan ni nama bacaan ifrad. Jadi kita ambil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. So habis imam yang keempat. Perawi yang pertama Hisham, perawi yang kedua ialah Ibnu Zakwan. Dia tak banyak beza, sama. So dalam Syatibi qiraat 7 dan juga qiraat 10 besar ni sama, dia tak ada beza. Okey, kita masuk imam yang kelima. Imam yang kelima ialah Imam Asim. Imam yang kelima ni imam kita lah, yang biasa kita baca Quran. Perawi dia yang pertama ialah Syu'bah. So yang ni dia sama, tak ada beza. Biasa kita baca Fatihah biasa tu macam tu lah, tak ada beza. Syatibi pun qiraat 7 kecil pun macam tu, qiraat Tayyibah tarik 10 besar pun sama. Okey, kita ambil berkat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Habis perawi yang pertama. Okay, kita masuk perawi yang kedua. Ini memang riwayat yang kita baca. So kalau Quran yang kita baca ni dia memang tulis. Pada Quran ni dia akan tulis situ riwayat Hafs. So riwayat Hafs. Hafs ni ialah perawi yang kedua kepada imam yang nombor 5. Hafs. Okey, kita ambil berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
cuma kita berhati-hatilah. Alaihim pastikan HIM, alaihim ghairil, bagi bawah ri, jangan RI. Kemudian lagi satu, biasanya kalau macam kita lah bacaan Hafs an Asim ni, kalau ulama fiqh dalam ayat yang ketujuh ni, bagi kita mazhab Syafi'i, afdal ni kita baca dengan satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdal ni begitu. Itu dalam fiqh. Dalam fiqh afdal mazhab Syafi'i, ulama-ulama dia kata baca satu nafas ayat 7. Itu yang afdal. Namun demikian, kalau nafas kita pendek, tak cukup, maka kita boleh berhenti dekat alaihim. Dia jadi waqaf hasan dekat situ. Itu dari sudut fiqh. Okey, cerita dari sudut qiraat pula. Sebab dia ni ada bidang. Orang fiqh ni buat hukum, buat hukum-hukum nak solat semua macam mana. Kalau kita berbincang dari sudut ilmu qiraat, nak berhenti ayat yang ketujuh, dia tak semestinya dekat sini ayat yang ketujuh. Tak semestinya ayat yang ke-6 dekat sini. Sebab ada bacaan, setengah bacaan dia memang ada tanda waqaf kat sini. Nombor 6 dia dekat sini. Kalau tuan-tuan tengok mashaf sebelah negara Arab sana, sebahagiannya dia ada yang membaca wakaf nombor 6 dekat sini. Dia tak ada nombor 1 kat sini. Kat sini dia tak ada nombor 1. Dia bermula nombor 1 kat sini nombor 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, memang ada tanda wakaf kat situ. Itu setengah qiraat. Jadi kalau di sudut ilmu qiraat, kita nak berhenti alaihim memang tak ada masalah. Memang ada tanda waqaf. Dan bacaan yang biasa kita baca Hafs an Asim ni, dia Asim ni imam mana? Dia Kufah. Asim tadi. Sebab itu Ibnu Mujahid yang susun, yang pandai-pandai pilih ni siapa orang-orang nama-nama ni. Ini kerja Ibnu Mujahid lah, Muhammad ni Abu Bakar bin Mujahid. Dia pilih setiap satu negara tu satu orang imam. Jadi Asim ni imam ulama ni imam Kufi. Jadi kalau kita Quran tu, kalau tuan-tuan baca tengok belakang tu, dia ada macam pengenalan kan, dia tulis Asim al-Kufi, Kufiyun, orang Kufah. Tadi Basrah, Syam kan, Asim ni Kufi. Jadi bacaan kita bacaan Kufah. Tapi di sudut nak berhenti alaihim tu, di sudut ilmu qiraat dia tak ada masalah. Cuma kalau orang yang belajar fiqh aja, dia akan kata ayat 7 tu kena baca satu ayat lah. Itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi di sudut kalau disiplin ilmu bacaan Quran, dia tak ada masalah. Alaihim tu boleh berhenti. Biasanya kat situ lah, sebab nampak kita pendek. Okey, habis imam yang kelima, 2 orang perawi. Ini tak ada isu lah, sebab bacaan kita yang biasa. Kita masuk imam yang ke-6. Imam yang ke-6 ialah Imam Hamzah. Perawi dia yang pertama bernama Khalaf. Ni perawi dia yang pertama, Khalaf. So kita membaca dengan tariq ataupun mazhab At-Tayyibah, tariq Tayyibah. Apa bentuk dia punya bacaan dia yang berbeza dia. Ini banyak khilaf, banyak beza dia. Okey, yang pertama pada Malik. Malik ni dibaca dengan pendek, Malik Yaumiddin. Ini yang banyak khilaf, Malik Yaumiddin. Ni yang pertama pada bacaan Malik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ada bacaan Ishmam Zai. Sirat tu, ihdinas sirat tu, dia baca dengan ihdinas zirat. Sad tu dia jadi Zai yang diishmamkan. Kalau disebut ihdinas zirat, kalau Zai disebut kan dal Zai, ini ra Zai kan, Zai. Jadi Zai itu gini, Zai kan, mulut buka Zai. Jadi Zai kita sebut dia mulut tak muncung. Tapi kalau Zai itu kita muncungkan, dia akan bunyi dia seperti bunyi huruf za. Zai. Bila muncungkan ishmam zul, itu dia akan jadi bunyi dia ihdina zirat. Sebenarnya bunyi Zai yang ishmamkan. Itu wajah dia kat situ, ihdina zirat. Jadi bunyi dia seolah-olah bunyi huruf za. Kalau kita sebut huruf za terus, dia tak tepat lah, sebab kita kena kenal surat beranak dia.
kat situ. Dia bukan huruf za, dia adalah daripada huruf zai yang ditambah dengan ismam. Huruf zai yang tambah dengan ismam, dia jadi bunyi huruf za. Za. Tapi mulut kan muncung. Kalau kita hilangkan muncung, tiba-tiba kita baca juga, kita tak baca dengan ismam, kita baca dengan zai aja, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah bacaan yang syazah. Syazah. Lepas habis tajuk nanti kita akan belajar ada 70 tempat qiraat syazah dalam surah Al-Fatihah. Itu termasuk qiraat yang syazah dan syarat-syarat syazah, kita akan tengok lepas ni. So dekat sini dia baca dengan ismam, ihdinas zirat. So dia muncungkan mulut. Pada sad yang pertama yang ada alif lam, so ini khilaf yang pertama tadi. Yang kedua ihdinas zirat, yang kedua, dan yang ketiga pada sirat yang tak ada alif lam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Okey, dah 3 tempat ya. Kemudian dia ada khilaf lagi pada perkataan alaihim. Alaihim ni dibaca dengan macam-macam. Dia baca dengan alaihum. Dia baca dengan alaihum. Dalil dia apa? Alaihimu, ilaihimu, ladaihimu bi dhammi kasril ha'i zabyun fahimu. Itu kata Imam Ibnul Jazari. So dia baca dengan alaihum. Ni tempat yang keempat khilaf dia. Dan serupa juga pada alaihum yang kedua. So dia ada 5 tempat lah. Semua tempat khilaf dia. Bagi perawi yang pertama, khalaf an Hamzah ni tadi. Okey, itu boleh nampak ya. Malik Yaumiddin dia baca dengan pendek. Kemudian ihdinas zirat ismam, ziratal ladzi, kemudian alaihum, siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum. Okey, kita try ambil bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi ya, mulut tu kena muncung. Muncungkan mulut tu. Kalau hilang muncung tu dia jadi syazah. Salah Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebab itu dalam ilmu bacaan Quran ini diperlukan kepada talaqi musyafahah. Talaqi maksudnya dia berjumpa lah. Laqiya kan maksudnya berjumpa. Dan musyafahah yang kedua, ulama kata musyafahah maksudnya bacaan tu diambil daripada bibir ke bibir. Kita kena tengok. Kalau orang belajar hadis dia dengar aja sanad, dia hafal matan kan. Dia tak perlu tengok. Tapi kalau belajar qiraat ni, bacaan ni, kita kena tengok mulut dia tu. Macam mana nak tengok yang ismam ni tadi? Kalau di bacaan dia ismam tu, kalau kita tak tengok mulut dia, so kita kena tengok mulut dia tu muncung ke tak. Kalau tak muncung, salah. Begitulah ulama-ulama ni dia punya tahap concern dia detail sangat di sudut Al-Quran. So Allah Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala sebut kami yang menurunkan Al-Quran dan kami memastikan Al-Quran itu terpelihara. Sampai ismam tu pun dia
muncung tu pun dia tengok bacaan tu, berjumpa. Tu orang belum lagi dia akan, lepas ni kita akan jumpa raum. Bacaan raum pula. Bacaan raum tu sepertiga harakat, dia ada ikhtilas bacaannya yang laju. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. So ulama ambil buat. So kat sini dia ada berapa tempat? 5 tempat khilaf dia. So perawi yang pertama khalaf an Hamzah. Kemudian kita pergi kepada perawi yang kedua, perawi Khalat. Khalat ni adalah perawi yang kedua daripada imam yang ke-5. Hamzah yang ke-6. Sorry. Imam yang ke-6 Khalat. Beza dia macam mana? Beza dia yang tadi sama juga, dia tak banyak, dia ada 5 tempat juga dia tadi. Malik Yaumiddin, kemudian dia ada alaihum, cuma beza dia pada ismam huruf sad ini. Huruf sad ni ismam, dia baca ismam ni dengan khilaf. Dengan khilaf. Khilaf ni maksudnya boleh baca dengan ismam ataupun dia baca dengan huruf sad. Dia boleh baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu beza dia. Beza dekat Syatibi, itu kita tak ada. Dia tak ada wajah khilaf. Khilaf ni dia datang apabila kita pergi kepada qiraat 10 yang besar. Kalau qiraat 7 tu yang kecil tu, dia tak sampai level khilaf ni, sebab jalur periwayatan dia sikit, dia satu lain aja di jalur periwayatan. Saya dah pernah bentang kepada tuan-tuan. Jadi bila masuk dekat Taibah ni, yang dinamakan sebagai Taibah ni, dia jadi banyak, dia punya periwayatan ni menyebabkan wajah tu jadi banyak, dia dengan khilaf. Okey, kita ambil ini bacaannya daripada riwayat Khalat. So ada berapa tempat? Dia ada 5 tempat tadi. So di sini ada tempat yang pertama khilaf, ni yang kedua, ni yang ketiga, ni yang keempat, ni yang kelima tadi kan, ada 5. Dan dia ada juga wajah khilaf, masuk ke sini dengan sad. Dia ada yang ke-6 di sini, kemudian dia ada yang ke-7. Boleh dibaca dengan khilaf situ. Okey, kita ambil bacaan. Dan dari sudut bacaan sebenarnya, kalau dari sudut adab bacaan, kalau kita baca dengan ismam, yang pertama ihdinas siratal mustaqim, yang kedua tu ismam juga, siratal ladzi, begitu. Boleh tak kalau kita baca kejap ismam, kejap tak ismam? Boleh kita uji sudut qiraat dia kan. Kalau riwayat ni, dia dalam satu riwayat dia benda tu wajah khilaf, dia tidak menjadi masalah. Tapi di sudut adab dia tak cantik. Serupa macam kalau kita baca bacaan kita biasa, mat arid li sukun. Kalau tuan-tuan belajar tajwid kan, alhamdulillahirabbil alamin, mat arid li sukun boleh berapa harakat? 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, betul? Mat arid li sukun. Okey, katakan alhamdulillahirabbil alamin ni baca 2 harakat, ar-rahmanir rahim ni boleh baca 4 tak? Ada masalah ke dia wajib 2 juga? Dia tidak diwajibkan. Maksudnya kalau 2 je, ataupun 4. Jadi sini, katakan sini kita baca 2, ini bacaan kita biasalah. Tiba-tiba Ar-Rahmanir Rahim ni nak berlagu kan, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, dia tarik sikit jadi 4 kan. Adakah salah? Tak salah. Tapi dari sudut adab qafiyah berhenti tu, kalau kita baca 2 sebaiknya 2. Kalau kita baca 4. Kalau baca 6. Tapi kalau kita campur tu, 2, 4 tu tak salah, tapi sedar adab dia tak cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lebih, yang mana bagus? Bila ulama bahas, bagus baca 2 harakat je, sebab ma'arif sukun tu ada 2, ada 4, ada 6 kan. Yang mana yang paling afdal baca? 2 harakat ke, 4 harakat ke, 6 harakat ke? Ada setengah ulama kata yang 4 harakat di pertengahan. Tapi secara jumhur ulama kata dia tak ada beza. Nak baca 2 pun betul, nak baca 4 pun betul, nak baca 6 pun betul. Jangan dilebihkan antara wajah-wajah bacaan. Sebab itu dalam kita belajar ilmu qiraat ini, maksudnya bentuk-bentuk wajah bacaan
itu ulama qurra. Ni saya sebut ni ulama qurra. Ulama qurra dia kata jangan dilebihkan di antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Contohnya kita membiasa bacaan Haf'an Asim. Kita kata Haf'an Asim yang paling bagus. Bacaan riwayat Qalun tak bagus, Warsh tak bagus, Imam Nafi' tak boleh. Sebab semuanya ini adalah mutawatir, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tidak boleh dilebihkan. Riwayat ini lebih tepat, yang ni kurang tepat, tak boleh. Sebab semuanya daripada Nabi dan semuanya betul. Sebab Nabi menyebutkan innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara min. Kamu baca mana-mana wajah betul. Dan Nabi sebut wala tumaru fil Quran. Jangan kamu berbalah, bergaduh pula, ni kata dia betul, ni kata dia betul, yang diterima tak ni. Fa innal mir'a kufrun. Dia berbalah tentang bentuk bacaan ini, yang klaim yang ni je kata betul, yang ni dia kata dia betul, dia membawa kepada kekufuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pentingnya apa? Kita belajar, kita fahami, kita tahu ilmu tu, kita dengar yang ni betul, yang ni juga betul. Ibarat macam inilah tuan-tuan pada sini. Contohnya nak pergi ke Kelang, boleh nak jalan ikut highway ni, boleh ikut jalan dalam, boleh ikut sini, ikut sana, semua boleh, semua sampai. InsyaAllah kita bila laluan untuk azan.
muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ambil okey. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Okey, kita ambil wajah bacaan yang terakhir, iaitu perawi yang kedua kepada imam yang keenam, iaitu rawi Khalad daripada Imam Hamzah, imam yang keenam. Bacaan mulai tarik tayyibah, asyarah kubra, 10 yang besar. Kita ambil bacaan. So ada 7 tempat khilaf tadi ya. Kita ambil saya baca, tuan-tuan ikut belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Itu wajah ismam ya. Sekali lagi, Ihdina as-siratal mustaqim. Okey, kita ambil wajah dia yang kedua, ataf wajah yang kedua dengan sad. Ihdina as-siratal mustaqim. Okey ya, kita masuk ayat yang ketujuh, ambil wajah ismam dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, kita ataf wajah yang kedua dengan sad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Habis kita 6 orang imam daripada tarik tayyibah. Semua perawi, maksudnya kita dah baca 12 orang perawi daripada tarik asyarah kubra, 10 yang besar. Dan malam ni kita dah habis kepada imam yang keenam. Dan biasanya kalau kita belajar ilmu qiraat ni, dia membaca tu kalau macam dia satu-satu rawi tu, sebab ni kita baca ifrad. Nama ifrad ni bacaan satu-satu perawi. Kalau dia ada 2 wajah, maka disebut istilah dia ataf, maksudnya kita ulang wajah yang kedua. Ini dalam belajar. Kalau orang semayang tak adalah, dia tak ulang. Maksudnya kalau kita belajar untuk ambil wajah bacaan tu, dia akan ada ataf wajah yang kedua. Ihdinas sirat, tu. Kemudian diulang balik ihdinas sirat dengan sad, supaya semua wajah tu dia ambil. Itu ketika kita belajar. Tapi kalau macam dalam solat, dia akan ambil satu wajah aja, dia baca terus satu wajah. Dia tak ataf lah. Dia dalam kita belajar ni, sudut kaedah dia boleh ataf, ambil wajah kedua. Kadang-kadang sampai 3 wajah, 4 wajah, 5 wajah. So diulang-ulang supaya semua wajah bacaan tu dia tak ada yang tertinggal siap-siap perawi tu. Jadi ini kita dah sampai kepada malam ini. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan terus tengok kepada imam yang ketujuh, iaitu Imam Al-Kisai, dan habiskan terus sampai imam yang ke-10 insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, salah silap daripada kelemahan diri saya insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyyan wa la mahtuda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.